Untuk memulakan video pada hari ini, saya ada satu soalan. Adakah di sini yang gemar untuk menonton K-drama ataupun drama daripada Korea Selatan? Mungkin ada yang ketagi. Tahukah anda, menonton K-drama ini anda boleh dijatuhkan hukuman penjara, lebih teruk lagi dibunuh kalau anda berada di Korea Utara. Sekali dengar ibarat ia adalah satu babak di dalam filem fiksyen, tetapi tidak. Bila ini memang benar terjadi. Di Korea Utara, mereka mempunyai satu undang-undang dikenali sebagai Reactionary Ideological and Cultural Rejection Act yang dikuatkuasakan pada tahun 2020. Menurut undang-undang ini adalah menjadi satu kesalahan bagi rakyat Korea Utara untuk memiliki segala bentuk media dari luar negara. Ini termasuklah menonton filem ataupun mendengar muzik daripada negara luar. Pada tahun 2022, 2 orang remaja dituduh dan disabitkan hukuman kerana menyebarkan filem drama Korea Selatan di dalam USB stick. Mereka ini kemudian dibunuh di khalayak ramai. Kenapa di khalayak ramai? Sebab Korea Utara mahu ini menjadi amaran kepada rakyat mereka yang lain supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada bulan Januari tahun 2024, dilaporkan 2 lagi orang remaja berumur 16 tahun dijatuhkan hukuman penjara dan melakukan kerja berat selama 12 tahun. Pada bulan Julai 2024 pula, dilaporkan yang 50 ke 60 orang remaja Korea Utara dihukum penjara seumur hidup. 30 orang daripada kumpulan remaja ini dijatuhkan hukuman mati. Ada yang dipenjarakan seumur hidup. Kenapa? Hanya kerana menonton filem drama Korea Selatan. Mereka berusia di dalam lingkungan 17 sehingga 18 tahun. Persoalannya, kenapa Korea Utara ni begitu kejam dan gila sekali? Ini supaya tiada rakyat mereka yang terpengaruh dengan agenda ataupun anasir daripada luar negara mereka. Korea Utara hanya mahu rakyat mereka tunduk kepada propaganda Korea Utara sahaja. Gila bukan? Mungkin itu adalah undang-undang paling gila di dalam senarai ini. Namun begitu, kita tidak akan berhenti di sini. Seterusnya, kita melihat sebuah lagi undang-undang gila, tapi kali ini daripada jiran diorang, iaitu China. Undang-undang untuk hidup semula, China. Mungkin ada yang terkejut. Kram, bolehkah seseorang itu hidup semula? Semestinya tidak. Untuk kita memahami undang-undang ini, pertama sekali kita kena faham budaya masyarakat Tibet yang tinggal di China. Di kalangan Sami-Sami mereka percaya yang seseorang itu boleh dilahirkan semula. Para Sami, khususnya yang berpangkat tinggi seperti Ketua Sami dikenali sebagai Dalai Lama, dipercayai boleh hidup semula selepas dia sudah meninggal. Bukanlah hidup di dalam tubuh badan yang asal, tetapi hidup semula dengan tubuh badan yang lain. Menurut kepercayaan mereka, ini supaya Sami-Sami boleh meneruskan kerja-kerja ibadat mereka di dunia ini. Disebabkan oleh budaya dan tradisi ini, pada tahun 2007, China telah memperkenalkan satu undang-undang di mana kalau Sami-Sami ini mahu hidup semula, mereka harus meminta kebenaran daripada kerajaan China. Namun begitu, bukanlah semua Sami yang akan hidup semula ini harus meminta kebenaran, hanya Sami-Sami yang mempunyai pangkat yang tinggi seperti Dalai Lama. Undang-undang ini dikenali sebagai Order No. 5, di mana segala bentuk kehidupan semula Sami berpangkat tinggi mestilah diberikan kebenaran oleh kerajaan China, barulah dia akan diiktiraf dan diakui. Undang-undang ini tidak diterima baik oleh masyarakat Tibet, khususnya golongan Sami, sebab mereka berpendapat ini adalah satu bentuk penindasan oleh kerajaan China dan ini adalah cara kerajaan China untuk mengawal populasi masyarakat Tibet. Untuk kerajaan China pula, antara sebab utama undang-undang ini diperkenalkan supaya mereka boleh memastikan yang Sami-Sami yang dilahirkan itu sehaluan dengan agenda kerajaan China, bukannya menentang mereka. Ini juga untuk mengawal pengaruh dan populasi masyarakat di Tibet. Satu undang-undang yang penuh dengan tanda tanya. Itulah undang-undang dilahirkan semula di China. 3. Hukuman mengaku kesalahan dan menyesal di televisyen China. Di China, seseorang penjenayah itu boleh dipaksa untuk membuat pengakuan di kaca televisyen. Ini bukan sahaja untuk memalukan mereka, tetapi untuk memberikan amaran kepada rakyat China yang lain supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Sebagai contoh, seperti yang berlaku kepada seorang wartawan dari Sweden bernama Peter Dahlin pada tahun 2016. Dia telah ditangkap kerana membuat liputan tentang pencabulan hak asasi manusia di China sebelum dipaksa untuk muncul di kaca televisyen
television untuk tontonan semua rakyat China. Peter telah ditahan selama 23 hari sebelum dihantar pulang ke Sweden. Undang-undang ini bukan hanya untuk orang luar sahaja, rakyat China sendiri pun boleh dikenakan hukuman yang sama. Penulis buku dikenali sebagai Gui Minhai yang menulis buku mengkritik kerajaan China telah diculik, diugut dan dipaksa untuk mengaku kesalahannya di televisyen sehingga tahap dia menangis teresak-esak memohon maaf daripada kerajaan China. Antara contoh lain lagi berlaku kepada pempengaruh media sosial Charles Zue yang mempunyai jutaan pengikut. Antara konten utama dia ialah tentang isu sosial dan juga kes korupsi di China. Pada tahun 2013, dia telah ditangkap dan dipaksa untuk membuat pengakuan dan memohon maaf. Ini adalah 3 daripada ratusan pengakuan yang pernah dibuat oleh penjenayah di kaca televisyen sebelum ini. Gila bukan? 2. Hukuman 3 generasi Korea Utara. Kita kembali ke Korea Utara, negara yang memang suka untuk buat undang-undang yang gila. Ini adalah undang-undang melibatkan mereka yang melakukan jenayah politik yang dianggap sebagai pengkhianat negara. Bukan sahaja mereka akan dihukum, sama ada dihukum bunuh ataupun dipenjarakan, tetapi juga anak mereka dan juga cucu mereka. Ini adalah undang-undang untuk menghukum 3 generasi mereka yang melakukan kesalahan. Sekali dengar macam cerita dongeng bukan? Tapi ini dilaporkan oleh Amnesty International, satu organisasi yang memantau hak asasi manusia di seluruh dunia. Polisi gila ini diperkenalkan semasa pemerintahan Kim Il-sung, datuk kepada Kim Jong-un. Hukuman ini dijalankan untuk menghapuskan keturunan pengkhianat supaya pengkhianatan ini tidak akan berlaku lagi, selain menjadi satu alat untuk menakutkan dan mengawal rakyat Korea Utara. Mereka ini sama ada akan dipenjarakan dan dipaksa melakukan kerja berat ataupun dihukum bunuh. Apa yang lebih tragik tentang hukuman ini? Kalau ada di antara keluarga pesalah yang sedang mengandungkan bayi, bayi itu pun dianggap sebagai bersalah dan dianggap sebagai penjenayah. Bila dia dilahirkan di penjara, dia akan tinggal di penjara untuk seumur hidup. Antara jenayah yang membolehkan seseorang itu menerima hukuman gila ini ialah kesalahan politik, mengkhianati negara, melarikan diri dari Korea Utara ataupun menjadi tali barut kepada negara luar, memiliki bahan cetak, video dan audio daripada negara luar yang bertentangan dengan propaganda Korea Utara, mengamalkan agama yang lain selain daripada agama yang dibenarkan dianggap sebagai kesalahan berat. Begitu juga kalau seseorang itu mempunyai hubungan dengan orang luar seperti pekerja bantuan kemanusiaan, wartawan, diplomat dan sebagainya, sebab ini dianggap sebagai mengkhianat. Antara contoh mangsa kepada hukuman ini ialah Shin Don-hyuk yang dipenjarakan disebabkan kesalahan pakcik dia yang melarikan diri ke Korea Selatan. Tidak sehingga dia sendiri melarikan diri pada tahun 2005 dan menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Antara mangsa lain termasuklah Kang Chol-hwan, Oh Kil-nam, Yeon Mi Park dan banyak lagi. Walaupun kesalahan tu bukan dilakukan oleh mereka yang dihukum ini, pesalah sudah melarikan diri, mereka tetap akan dipenjarakan ataupun dibunuh. Dan akhir sekali, ini bukanlah sebuah undang-undang gila tetapi ia lebih menarik dan bermanfaat. Undang-undang untuk mengelakkan rakyat mereka daripada gemuk. Undang-undang ini dikenali sebagai Metabolo yang dikuatkuasakan di Jepun. Metabolo ini diperkenalkan pada tahun 2008. Ini adalah usaha Jepun untuk membendung rakyat mereka dari menghidapi obesiti. Kesemua rakyat yang berumur dari 40 ke 74 tahun harus menjalani semakan kesihatan untuk mengukur pinggang pada setiap tahun. Untuk lelaki, pinggang tidak boleh melebihi 85 cm. Untuk perempuan pula tidak boleh melebihi 90 cm. Walaupun begitu, kepada mereka yang gagal untuk mematuhi undang-undang ini, mereka tidaklah dihukum, tetapi mereka akan diberikan konseling ataupun nasihat dan bantuan untuk menguruskan pinggang mereka. Kalau saya di Jepun, memang saya antara orang yang akan melanggar undang-undang ini. Ini bukanlah undang-undang yang gila, kita terkeluar tajuk sedikit sesuai diamalkan di negara kita. Dan itu sahaja daripada saya. Topik kita pada hari ini melihat undang-undang dan hukuman gila di seluruh dunia. Apa pendapat anda? Mana satu yang anda rasa paling gila? Bagi saya, menonton K-drama dihukum mati ataupun penjara seumur hidup tu yang paling gila. Nasiblah di Malaysia ni tiada undang-undang begitu.
Sebab saya pun kadang-kadang tengok juga K-drama. Apa pendapat anda? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi episod-episod fakta menarik seperti ini. Jadi pastikan anda like dan share. Jangan lupa subscribe. Sejumpa anda di episod yang seterusnya. Kopi-Kopi Go, menarik setiap kali.